Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'al intifa' wal ifada wal istifadah wal hasal tamassak bi kitabillahi wa sunnati rasulih bi ajlah qurbihi wa sawbihi ila hadrati sayyidina syafi'ina rasulillah Muhammadin abdillah wa sallam mukhlishan lil ruhil mahjatul islam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin 'ammah wa man ammara hadzal masjid sabiqan wa lahiqan wa man tasaddaqa fihi wa man 'abadallaha fihi innallaha yaghshahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinuhul jannah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa 'afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Alhamdulillah, insya-Allah pada kesempatan kali ini kita teruskan perkongsian kitab Ayyuhal Walad, karya daripada Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Dan kita sudah sampai kepada nasihat yang kedua, tepatnya kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Surah Al-Furqan ayat ke-70, yang bermaksud terima kasih, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman kepada Allah serta beramal amalan baik, maka merekalah orang-orang yang Allah akan menukar untuk mereka keburukan mereka akan ditukar dengan kebaikan. Dan ada itu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengampuni dan maha rahmat. Dalam ayat ini banyak sekali pengajaran yang kita boleh ambil, tapi poin yang akan disampaikan oleh Al-Imam Ghazali dalam nasihatnya adalah seseorang ini akan mendapat balasan dengan amalan. Tak ada orang yang mendapat sesuatu tanpa melakukan sesuatu. Istilahnya, nak mendapatkan kurniaan, nak mendapatkan ampunan, nak mendapatkan rahmat, itu mesti dengan satu pekerjaan, dengan perbuatan atau dengan perkataan. Allah berfirman, yang mana sebelumnya menceritakan tentang ahli neraka, yang mana mereka ahli neraka akan dilipat gandakan azab mereka nanti di hari kiamat, kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dimulakan dengan orang yang bertaubat. At-taib minadz dzambi habibullah. Orang yang bertaubat daripada dosa adalah kekasih Allah. Jadi daripada sinilah kita tidak boleh menganggap remeh atau meremehkan, merendahkan orang yang banyak buat dosa. Sebab apabila mereka yang
ahli dosa ni, ahli maksiat tersebut bertaubat kepada Allah, otomatik dia akan dicintai oleh Allah. Otomatik dia akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan syarat taubat dia betul. Dengan syarat taubat dia telah memenuhi kriteria taubat yang sah. Yakni taubat yang betul adalah menyesali dengan perbuatan, melepaskan diri daripada kemaksiatan, dan juga tak ada keinginan untuk mengulangi satu kejahatan. Yang pertama kali adalah penyesalan. Orang yang bertaubat mesti ada penyesalan. Bila ada orang yang bertaubat, dulunya ahli maksiat, kemudian dia kata saya bertaubat, akan tapi dia cerita maksiat dia dengan kebanggaan. Dulu masih muda saya, kalau setakat 3 botol arak ni tak ada apa, tak mabuk lagi saya. Saya 11 botol saya baru mabuk. Kalau saya dulu masih merompak dulu, kalau setakat merompak 10,000 itu masih kecil, tak ada apa, tak dikira hebat. Saya boleh merompak sampai 1 juta. Padahal dia cakap taubat, tapi dia banggakan kemaksiatan dia. Dia sebut kemaksiatan dia, disebut perbuatan kejahatan dia dengan kebanggaan. Ini bukan taubat. Orang taubat adalah menyesal, bukan diceritakan dengan rasa bangga. Jadi syarat taubat yang pertama adalah ada penyesalan dalam diri. Jangan sampai kita cerita kepada anak-anak kita, ibu atau ayah sekarang taubat. Dulu masih sekolah menengah, ramai perempuan-perempuan suka ayah. Ayah punya makwa ni sampai 13, dia kata. Ini ayah taubat ke ayah bangga apa? Ini tak betul ini. Allah akan murka. Dosa yang pernah dia buat itu sebetulnya sudah dimaafkan oleh Allah SWT. Akan tapi dia bangga lagi dengan perbuatan dosa, maka lebih besar yang akan didapatkan olehnya. Oleh itu syarat taubat yang pertama adalah menyesali dengan perbuatannya. Yang kedua, dia kena menarik diri daripada kejahatan tersebut. Bila ada orang merasa menyesal, bertaubat di tengah kelab malam, tengah kelab malam, ya Allah, apalah orang-orang ni bising, ya Allah, tak tenang hati. Akhirnya dia taubat. Apa yang perlu dibuat? Menarik diri daripada tempat tersebut. Maksudnya keluar. Bila kita berada di kawasan memang perompak, kawasan kaki arak, kawasan yang penduduknya adalah na'udzubillah, kaki perempuan misalkan berzina, maka kita wajib keluar daripada tempat tersebut. Sebagai apa? Sebagai bentuk taubat kita. Taubat termasuk syaratnya adalah menarik diri daripada kemaksiatan itu sendiri. Oleh sebab itu, seperti cerita yang masyhur, sedia maklum, yang selalu kita dengar, yang mana pernah ada seseorang di Bani Israel membunuh 99 orang. Bertanya kepada seorang ahli ibadah. Dia ahli ibadah tapi bukan ahli ilmu. Sehinggalah yang dilihat oleh ahli ibadah tadi, ibadah dia, bukan dengan ilmunya. Dia berfatwa, awak terlalu ramai yang pembunuhan, orang yang dibunuh oleh awak terlalu banyak, terlalu ramai, tak ada ampunan untuk awak. Sehinggalah dia geram, dibunuh sekali. Saya genapkan 100. Kemudian apa? Kemudian dia menjumpai ahli ilmu. Apa yang dibuat oleh ilmu? Innallaha ghafurur rahim. Allah adalah zat yang maha mengampuni dan maha mengasihi. Engkau akan diampuni. Lepas tu dibiar macam tu saja, tak. Disuruh sebagai bentuk taubatmu, engkau kena pindah daripada tempatmu sekarang kepada tempat lain. Disuruh cari ilmu, disuruh pindah. Untuk apa? Untuk supaya kebiasaan dia daripada membunuh orang, kebiasaan dia daripada merompak itu tak terulang lagi. Tak terkesan atau tak terpengaruh oleh persekitaran dia hidup. Dia suruh pindah. Dan memang syarat bertaubat adalah mencabut diri daripada, menarik diri pada kemaksiatan itu sendiri. Itu syarat taubat yang kedua. Yang ketiga adalah tidak ada keinginan untuk mengulangi kemaksiatan tadi. Bila 3 syarat taubat ini dipenuhi, rasa menyesal ada,
menarik diri dari maksiat sudah ada, dan tak ada keinginan nak mengulangi satu maksiat tadi untuk diulangi masa hadapan, maka taubatnya dikira sah. Orang seperti ini sudah masuk kriteria yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang-orang yang bertaubat dan beriman. Beriman, ya Allah, aku beriman siksamu, aku beriman dengan kewajipanmu. Wa amila amalan salihan, kemudian dia melaksanakan kewajipan-kewajipan yang ke atas dia daripada solat, puasanya dan amal-amal soleh yang lain, maka balasan untuk pendosa tadi yang telah bertaubat, yang telah memperbaharui iman dia kepada Allah, yang telah berusaha untuk beramal soleh, balasan dia, maka merekalah orang-orang yang akan ditukar oleh Allah kejahatannya dengan kebaikan. Jadi seandainya ahli maksiat tadi 80 tahun bermaksiat, 80 tahun membangkang atau tidak patuh kepada Allah, kemudian dia bertaubat, betul-betul bertaubat, iman kepada Allah, berusaha sebaik-baiknya dia beramal soleh, apa yang Allah buat untuk dia? Ditukar 80 tahun yang dia maksiat, ditukar 80 tahun beribadah, taat. Subhanallah. Kebalikan daripada orang yang ahli ibadah, yang membanggakan dirinya kepada ahli maksiat. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah, dijadikan oleh Allah ahli masjid. Kita boleh iktikaf insya-Allah di masjid, kita solat 5 waktu. Tapi satu, ada scam kat sana. Syaitan akan menusuk hati kita untuk kita benci. Bukan benci, maksudnya membanggakan diri, ujub, merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain, apa, tak ada guna, tak solat, tak ini, direndahkan, bukan diberi nasihat, maka sangat berbahaya. Tapi yang sepatutnya adalah kita bersyukur dijadikan oleh Allah ahli masjid, yakni orang-orang yang senang nak ibadah ke masjid, senang untuk ibadah kepada Allah. Tapi jangan sampai kita membanggakan diri di atas atau di hadapan orang-orang ahli maksiat. Dan di sinilah kita ketahui bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Bahkan Nabi bersabda untuk Mu'adz, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, wa'ad bi sayyi'atal hasanatam wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dikatakan, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Maksudnya, bila awak pernah buat buruk, maka buatlah kebaikan. Untuk apa? Tamhuha. Maka perbuatan baik tadi akan memadam kesan daripada perbuatan buruk. Ini bila dosanya tidak berkaitan dengan Allah Subhanahu dengan manusia. Bila berkaitan dengan Allah, kita taubat kepada Allah. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, berhubung dengan manusia, berkait dengan manusia, maka kita kena minta maaf kepada manusia tersebut. Bila ada hak yang diambil, kita wajib kembalikan. Bila ada nama baik yang kita nama baik yang kita rusak, maka kita kena betulkan nama baik tersebut. Itu fitnah. Bila kita pernah fitnah orang, kita kena klarifikasi, bagi tahu bahwasanya itu semua tak betul, itu adalah kesalahan saya. Itu bentuk taubat kita sesama manusia. Nabi menganjurkan bagi kita, buatlah kebaikan bila pernah buat keburukan. Pernah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Hurairah didatangi seorang perempuan. Seorang perempuan dengan muka penuh rasa penyesalan datang kepada sahabat Sayyidina Abu Hurairah. Dan perempuan tadi bertanya, perempuan ini nak bertanya kepada Rasulullah, dia segan bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, saya telah buat dosa besar." Abu Hurairah menjawab, "Dosa apa yang telah kau buat?" "Aku telah berzina dan aku melahirkan anak hasil perzinahan, kemudian aku bunuh anak ni." Abu Hurairah tengok, oh ini dosa besar. Dah berzina, kemudian bukan setakat sekali 2 kali, sampai dia bersalin melahirkan anak zina tersebut. Sebab malu, dia bunuh anak zina tadi. Dia bunuh anak zina tadi. Abu Hurairah menjawab, "Dosa engkau terlalu besar, Allah tak dapat ampuni. Celakalah engkau di dunia dan akhirat." Menangis perempuan ini, balik, istilahnya macam kena mental macam tu.
Dia balik terus menjerit-jerit, menangis. Sayyidina Abu Hurairah terfikir, sedih tengok keadaan perempuan. Kenapa semakin istilah tadi datang dengan muka penyesalan, sekarang lebih teruk lagi. Istilahnya penyesalan tu lebih ternampak di muka dia. Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah terlintas dalam hatinya, kenapa aku berfatwa atau aku menjawab soalan dia sedangkan di sini di antara kami masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya cepat-cepat Sayyidina Abu Hurairah nak confirmkan dia punya jawapan kepada perempuan tadi. Dia katakan, dia ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan ya Rasulullah datang kepadaku," diceritakan ceritanya. Kemudian aku jawab seperti ini. Akhirnya Rasulullah, "Wailak, celaka yang kau ya Abu Hurairah. Engkau telah mencelakakan perempuan tadi. Taubat mana yang tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selagi nyawa belum sampai di kerongkongan dan selagi matahari masih terbit di arah timur. Allah akan terima taubatnya seorang hamba sebesar apapun. Seandainya seorang hamba ini datang dengan satu bukit dosa, maka Allah akan mengkurniakan kepadanya satu bukit ampunan." Akhirnya Abu Hurairah melihat jawapan dia salah, dia pusing-pusing cari daripada pagi sampai petang tak jumpa perempuan tadi. Sampai orang yang ditanya, "Kau pernah nampak perempuan seperti ini?" Oh, dia menjerit-jerit pusing, dia gila mungkin. Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah cari terjumpa di atas bukit. Di atas bukit nangis, dipanggil oleh Sayyidina Abu Hurairah, "Wahai perempuan, sesungguhnya aku telah salah memberi jawaban kepadamu." Rasulullah menjawab, "Dosamu akan diampuni." Yang tadi dia menangis kerana takut, sedih, menyesal, sekarang dia nangis juga. Tapi kerana bahagia mendapat kesempatan untuk dapat ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang bahagia ni kadang menangis juga. Orang sedih juga menangis. Tapi bedanya tangisan atau air mata kesedihan selalunya panas dia. Kalau kita sentuh air itu panas. Tapi kalau air mata kegembiraan, kebahagiaan itu sejuk. Itu sejuk. Sehinggalah perempuan tadi dengan bahagianya dia cakap, "Ya Abu Hurairah, bahwasanya ketahuilah aku ni ada kebun. Dapat warisan, dapat pusaka daripada orang tuaku satu kebun. Saksikan aku wakafkan kebunku untuk fuqara dan masakin Madinah." Untuk apa? Untuk bentuk tebusanku. Untuk supaya aku telah menebus dosa-dosaku. Perempuan ini sesuai dengan sabda Rasulullah, "Ikutilah perbuatan buruk dengan melaksanakan kebaikan." Selepas dia buat kebaikan, keburukan, kejahatan, satu maksiat, dia buat kebaikan, ketaatan, maka semuanya akan dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Imam Ghazali memperinci macam mana kita nak menebus satu kesalahan kita. Tengok kesalahan seperti apa yang kita buat. Oh, saya pernah tengok dengan mata saya satu kemaksiatan, maka buatlah mata awak untuk taat. Oh, saya pernah cakap kotor, cakap tak baik, istilahnya bermaksiat dengan mulut, maka sedekahlah dengan mulut. Macam mana sedekah dengan mulut? Kita bagi nasihat, kita baca Al-Quran, kita berzikir, itu dengan mulut. Oh, saya pernah menghabiskan duit di jalan yang tak benar, di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Duit ni sengaja saya habiskan untuk maksiat. Contoh berjudi, minum arak ke, atau perkara yang lain, maka buat baiklah dengan duit. Macam mana caranya? Seperti perempuan tadi. Mungkin sedekah, mungkin berwakaf, mungkin menolong fuqara dan masakin. Macam itu juga kaki dan seterusnya. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita dan memberi tahu bahwasanya Nabi sendiri bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab taubat ini bukan khusus kepada ahli maksiat sebetulnya. Ahli ibadah pun perlu taubat. Kadang kita solat ada fikiran yang terkeluar gitu, solat daripada urusan solat itu sendiri. Itu satu kekurangan yang perlu diperbaiki.
Jadi perlu perbaiki, atau kesilapan-kesilapan atau kecuaian-kecuaian dalam ibadah kita. Jadi, dikatakan, dan apakah yang kau kata berkenaan, Imam Ghazali meneruskan nasihatnya, dan apakah yang kau kata berkenaan dengan hadis ini apabila engkau tidak beramal dengan ilmu-ilmu engkau. Hadis itu adalah bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila, muttafaqun alaih an Ibnu Umar. Hadis ini merupakan hadis sahih Bukhari dan Muslim, atau hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang datang daripada Abdullah bin Umar, yang maksudnya Islam itu diasaskan atas 5 perkara. InsyaAllah semua muslim muslimat sudah sedia maklum hadis ini. Arkanul Islam ada 5, atau asas Islam ini ada 5. Pertama, menyaksikan atau penyaksian bahawa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Baik. Istilahnya Tuhan ini zat yang maha mampu atas segalanya, mampu menolong, melindungi, menyembuhkan, mengeluarkan kita daripada masalah, memasukkan kita surga. Segala sesuatu dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada Tuhan melainkan hanya Allah, dan bahawa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan sembahyang, ini merupakan asas Islam. Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu pergi ke sana. Alhamdulillah, kita hampir semua insya-Allah telah melaksanakan arkanul Islam itu sendiri. Sekarang yang perlu diperbuat adalah memperbaiki dan menyempurnakan ibadah itu sendiri. Seperti solat. Solat ini banyak sekali sunnah di dalam solat, sampai ada 300 sunnah dikatakan dalam solat itu sendiri. Termasuk solat yang disunahkan adalah takbiratul ihram, yakni tidak tertinggal takbiratul ihram dengan imam. Wa safwatus salati fil ihrami, intisari daripada solat adalah dalam takbiratul ihram. Maksudnya apa? Maksudnya bila imam sudah takbiratul ihram, kita jangan buat benda lain melainkan hanya takbir saja. Jangan nak tengok jam lagi, jangan nak update profil atau status WhatsApp lagi, jangan nak tengok mesej lagi. Kalau dah imam takbiratul ihram, kita kena terus takbir. Bahkan para orang-orang soleh terdahulu, mutaqaddimun, dikatakan bila ada di antara mereka yang solat jamaah ini tertinggal takbiratul ihram, maka ramai-ramai orang yang berjamaah tadi datang ke rumah orang yang tertinggal itu selama 3 hari. Seakan-akan ada kematian, seakan-akan ada. Mereka sangat menjaga. Sebab memang ada satu hadis, dalam satu hadis Nabi bersabda, sesiapa yang solat selama 40 hari berjamaah dan tak pernah terlepas baginya takbiratul ihram bersama imam, maka kutibat lahu kafaratan, akan ditulis untuknya 2 pembebasan. Kafarah disebut pembebasan. Yang pertama dibebaskan minan nifaq, yang kedua minan nar. Dia akan dibebaskan daripada sifat nifaq, dan yang kedua dibebaskan daripada api neraka. Untuk siapa? Untuk orang yang solat berjamaah selama 40 hari dan tak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Maknanya imam takbir Allahu Akbar, dia terus takbir, tak sibuk dengan benda lain. Bila nak pakai parfum atau minyak wangi, pakai sebelum imam takbir. Bila kita nak betulkan kain kita, atau nak pakai seban, atau nak betulkan sejadah kita, betulkan. Tapi kalau dah imam takbir, tak ada yang lain yang perlu kita buat melainkan takbir saja. Oleh sebab itu para mutaqaddimun, yakni orang-orang terdahulu, bila ada kawannya tertinggal takbiratul ihram, mereka akan takziah 3 hari seperti orang mati. Kenapa awak tertinggal? Ada sakit ke? Banyak masalah ke? Ada urusan ke? Sampai tak sempat nak datang masjid awal. Dan bila ada kawan mereka yang tak solat berjamaah, ini susah nak buat ni. Bila ada sebagian mereka yang tak solat berjamaah, mereka akan takziah selama 7 hari.
Datang kat rumah orang yang tak jamaah. Kat mana fulan? Kan Nabi selalunya bila dah solat ni, Nabi akan menghadap pada sahabat. Ditengok sahabat. Kadang Nabi menghadap sebelah kanan, kadang menghadap terus menghadap sahabat. Diperhati. Bila ada sahabat yang tak nampak, Nabi akan tanya. Dan di sini para tabi'in dan orang-orang soleh terdahulu mengambil berat. Mereka bila tak jamaah, tak hadir, mungkin sakit atau macam mana, mereka takziah 7 hari. Bahkan dikatakan kalau memang kerana malas, mereka akan bawa keranda. Keranda ni mayat jenazah tu. Keranda tu diletak depan rumah orang tak solat jamaah. Oleh itu Syekh Zaini Dahlan berkata, laisal musab man faraqal ahbab, walakinil musab man hurimal sawab. Bukan musibah. Musibah tu bukan orang yang ditinggal orang yang dikasihi. Kita yang nak cakap musibah ni bila yang kita faham, bila ada adik-beradik kita, anak kita, ayah kita, orang tua kita mati, itu adalah satu musibah. Kata Zaini Dahlan, Syekh Zaini Dahlan, tak, itu bukan musibah. Musibah ini bukan kita ditinggal oleh orang yang kita cintai. Tapi musibah adalah bila kita terhijab daripada pahala. Bila kita terhijab daripada pahala. Ini ada kita mampu untuk melaksanakan jamaah, kita untuk melaksanakan buat baik tapi kita tak buat baik. Itu adalah satu musibah dikatakan. Satu musibah. Mereka sangat perhatian ya. Oleh sebab macam mana kita nak takbiratul ihram mula-mula yakni tak pernah tinggal, pastinya kita kena datang masjid awal-awal lah. Kita set alam setiap solatnya. Isyak pukul berapa, maghrib isyak insya-Allah kita boleh tak tertinggal. Kemudian maghribnya, subuhnya kita set. Sebelum azan kita ada kat rumah. Pernah di Yaman ini amalan seperti ini dilaksanakan. Mereka dulu bila nak berwuduk ambil air dalam perigi. Dalam perigi. Jadi kalau dalam perigi, sebab kawasan Arab ni kawasan yang gersang, bukan banyak air macam tu. Jadi perigi dia dalam. Jadi setiap nak ambil air kena ada baldi yang baldi yang diturunkan macam tu. Jadi mereka beramai-ramai perigi satu saja, kemudian mereka ramai-ramai wuduk. Satu ketika dia punya baldi tu terputus, jatuh dalam perigi. Jatuh dalam perigi. Sehinggalah mereka pun kalang kabut. Macam mana ni? Solat nak didirikan, kita belum wuduk lagi, dah dekat waktu solat, dia kata. Akhirnya ada syekh ulama mereka yang bernama Syekh Faqih Muqaddam. Syekh Faqih yakni alim faqih yang muqaddam yang didahulukan. Masa itu pun nak ambil wuduk, bertanya, ada apa? Ya Syekh, ini baldi perigi ni jatuh. Apa yang dibuat Syekh ini? Dia berludah kat perigi itu, air naik terus. Ya Allah, kami nak solat ya Allah. Kami nak solat di awal waktu dan kami tak nak tertinggal takbiratul ihram. Mereka istiqamah, Allah bagi kemuliaan. Akhirnya air tu naik. Naik ke mana? Naik ke bibir perigi tu. Jadi mereka pun tak perlu pakai gayung sudah. Tak perlu pakai baldi. Terus air tu naik. Dikarenakan apa? Dikarenakan menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersegera bila dah nak masuk waktu, mereka berwudu dan berusaha untuk tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Kita berusaha semampu kita. Bila kita boleh kita mampu, ya kita buat terus. Tapi ada kalanya kita tak mampu. Maksudnya kita gerak sudah awal, lalas sekali trafik jam. Trafik dia sesak, jalan sesak, tak boleh, tak lepas kita dah. Nak buat macam mana lagi kalau ada seperti itu. Jadi alhasil Allah SWT mengetahui niat kita. Alhasil kita niat untuk menyempurnakan ibadah kita daripada solatnya, zakatnya, puasanya yang sebelum ini sudah kita laksanakan. Masih ada puasa lagi sebetulnya, puasa 6 puasa Syawal, 6 Syawal. Ini kita masih berada di 10 Ramadan kalau tak silap sekarang, atau 9. Di 9 Ramadan. Jadi masih ada 21 hari atau 20 hari untuk kita melaksanakan puasa 6 Syawal. Juga haji, alhamdulillah
ramai insya-Allah yang telah melaksanakan menunaikan haji. Bagi yang belum menunaikan haji, azam maksudnya niat, ya Allah, bila aku ada duit, ada rezeki, aku akan melaksanakan haji. Seandainya orang tersebut azam dia betul, niat dia betul, kemudian dia mati sebelum menunaikan haji, Allah akan catat dia pahala haji. Sebab kenapa? Dia sudah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan mengikut ke atas niat, dan bagi setiap orang adalah apa yang dia niatkan. Bila dia niat haji tapi tak ada kemampuan, maka Allah akan tulis baginya pahala haji. Tapi namanya niat tu bukan setakat niat saja. Azam tu maksudnya kena tabung gitu. Oh, saya insya-Allah haji. Okey, kita register atau daftar kat tabung haji, atau kita tabung duit. Kalau tak ada tabung duit, zakat niat saja. Sedangkan baju asyik tukar je, beg asyik tukar beg, kereta asyik tukar rim, sport rim misalkan. Ya macam mana dia nak haji? Dia sendiri tak haji tapi duit disisihkan macam tu. Jadi orang yang berazam haji dan betul-betul dia menabung haji, berusaha untuk melaksanakan haji itu sendiri, akan tapi pada akhirnya dia tak mampu untuk menunaikan haji, maka Allah akan tulis pahala haji bagi orang tersebut. Maka iman itu dikatakan oleh Imam Ghazali, maka iman itu ialah perkataan dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membenarkan dengan hati, tasdiqu bil qalbi, dan beramal dengan anggota. Iman dengan perkataan, hati membenarkan, dan anggota badan beramal. Dan dalil yang menuntut kita supaya beramal itu sangat banyak sekali, sehingga tidak dapat dihitung banyaknya. Dan walaupun seorang hamba itu masuk surga hanya dengan rahmat dan kemurahan Allah Ta'ala, namun rahmat dan kemurahannya itu hanya didapat setelah seorang hamba itu mempersiapkan diri dengan ketaatan dan ibadah. Kerana rahmat Allah Ta'ala itu dekat dengan kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Memang betul sebagian orang berfikiran, alah awak ni buat apa solat, puasa. Orang masuk surga tu bukan kerana solat, orang masuk surga bukan kerana puasa, bukan kerana sedekah. Ada apa nak sibuk kau ni? Orang masuk surga ni kerana rahmat. Sebab dapat rahmat Allah, orang tu akan masuk surga. Ada orang berfikiran seperti ini. Ini adalah fikiran orang yang pikiran dangkal, pikiran orang jahil. Dia tak tahu bahasanya kita nak cari rahmat tu ada caranya. Nak dapat rahmat bukan terus dapat, tapi kita kena taat kepada Allah. Macam mana nak taat? Time solatlah. Dengar azan 5 waktu solat, itu boleh menarik rahmat, boleh menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Time puasa. Oleh sebab itu Allah berfirman, inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang buat baik. Maknanya apa? Maknanya peluang untuk mendapatkan rahmat Allah ini lebih banyak peluangnya kepada orang yang suka buat baik. Berbuat baik dalam perbuatannya, baik dalam perkataannya, baik dalam ibadahnya, baik dalam sosialnya, baik dalam akhlaknya. Bila orang ni sentiasa baik, orang ni lebih berpeluang. Jadi persentase dia mungkin 98% dapat rahmat Allah. Tapi kalau orang yang tak solat, ahli maksiat, maghrib bukan di masjid, di tepi jalan, malam pun macam tu juga, tak pernah, ini persentase dia kecil. Walaupun ada kesempatan untuk mendapat rahmat Allah. Tapi sekali lagi, alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah orang muhsinin, insyaAllah. Mudah-mudahan kita jadikan orang muhsinin, orang yang suka berbuat baik, insyaAllah. Tapi jangan sampai kita menganggap remeh atau menghinakan atau meremehkan orang yang ahli maksiat. Kita doakan mudah-mudahan mereka mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih memang banyak satu jenayah di akhir zaman ini. Banyak jenayah, pembunuhan, isteri dibunuh oleh suami, anak dibunuh oleh ibu, ramai adik-beradik saling bunuh sebab harta pusaka, ramai maksiat. Banyak maksiat yang dilakukan oleh ahli zaman, yakni penduduk akhir zaman ini. Dikatakan seandainya ada orang yang berkata
masuk surga itu dengan semata-mata beriman? Maka kami menjawab, Imam Ghazali ini nak ceritakan, di zaman Imam Ghazali ini ada orang yang berfikiran 8 minit lagi. Di zaman Imam Ghazali ada orang yang berfikir masuk surga itu hanya dengan semata-mata beriman. Ya memang betul, ya betul tapi tak tepat. Istilahnya kalau orang beriman ini dia pasti menjadi penduduk surga. Tapi sebelum jadi surga itu wallahu a'lam dia jadi apa. Oleh sebab Imam Ghazali berkata masuk surga itu hanya dengan semata beriman. Orang berpikiran seperti ini. Maka kami menjawab, yakni Imam Ghazali menjawab, memang betul begitu. Tetapi bilakah seorang itu dapat sampai ke sana? Memang awak yang beriman kan, bila awak nak sampai surga, bila awak akan masuk surga dengan selamat, dan berapa banyaklah halangan dan dugaan yang besar yang mesti dilaluinya sebelum ke sana. Dia tak sedar bahawasanya nak masuk surga bukan senang. Kita kena hadapi sakratul maut, nazak istilahnya. Nazak ini sangat berbahaya. Bila orang ni banyak bermaksiat kepada Allah, maka ditakutkan ketika nazak syaitan berjaya menggodanya dan berjaya menariknya daripada iman kepada kufur. Dikatakan orang yang tengah nazak, tengah sakaratul maut adalah dalam keadaan haus, dan sentiasa syaitan akan datang kepada orang nazak ini mempelawakan satu cawan atau satu gelas air segar kepadanya dan berkata, wahai manusia, kau tengah haus, ni air, mau air, nak air, aku akan bagi dengan syarat cakap aku Tuhanmu. Oleh itu ketika keadaan seperti ini, Imam Ahmad bin Hanbal dia berkata la, tidak, la, dan bertepatan. Yani ketika Sayyidina Ahmad bin Hanbal ini sakratul maut atau dalam keadaan nazak seperti itu, anak muridnya semua mentalkin, bukan semua, anak muridnya mentalkin Sayyidina Ahmad bin Hanbal, ditalkin la ilaha illallah. Kan sunnah kita kalau ada orang nazak, sunnah ditalkin la ilaha illallah. Sayyidina Ahmad bin Hanbal cakap la, tak nak. Talkin lagi la ilaha illallah. Ya Syekh cakap, ya wahai guru cakap la ilaha illallah. La, tak nak. Sampai 4 kali. Last sekali tak dicabut nyawanya, sempat sedar. Anak muridnya hairan, wahai guru, sebelum ni, yakni sebentar tadi kami telah mentalkin guru. Kenapa guru cakap la? Kenapa cakap tidak? Aku tak mendengar kau cakap apa. Yang aku nampak adalah syaitan bawa satu cawan tadi berisi air. Mula-mula dia ada di sebelah kanan mentawarkan, ya Ahmad bin Hanbal, ya Ahmad, ini ada air, kau haus ke tak? Aku akan bagi. Tak nak. La, tak nak 4 kali. Ini satu dugaan yang akan dihadapi setiap manusia. Oleh itu kita sangat-sangat digalakkan, dianjurkan setiap doa jangan lupa doa Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhiri hidup aku dengan husnul khatimah. Minta kepada Allah, sebab tak ada sesiapa pun yang mampu melindungi iman kita melainkan Allah sahaja. Syaitan bila ada orang berdoa Allah makhtim lana bi husnil khatimah, Allah makhtim lana bi kamal iman, ya Allah sempurnakan akhiri hidupku dengan kesempurnaan iman atau dengan kebaikan husnul khatimah, maka syaitan akan cakap, penat aku goda engkau. Mula daripada balik sampai sekarang lalas sekali minta husnul khatimah. Doa ini jangan sampai ditinggal. Setiap kita doa, ya Allah, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Jenis-jenis nak terjemah nak bahasa Melayu boleh. Ada lagi, ya Allah bihai Allah bihai Allah bi husnil khatimah, atau Allah makhtim lana bi husnil khatimah, Allah makhtim lana bi kamil iman. Ya Allah, akhiri hidupku dengan kesempurnaan iman. Ya Allah, hidupku dengan husnul khatimah. Ini minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali nak cabar orang yang bercakap dengan iman boleh masuk surga. Engkau kena hadapi dulu ni sakratul maut.
Apakah ia pasti selamat daripada tercabut sehingga ke akhir hayatnya? Kata Imam Ghazali. Yakin iman itu akan tetap tertancap dalam dirinya, dalam hatinya. Dan apabila ia telah mati, mungkin dia mati membawa iman, dalam keadaan beriman, maka apakah telah pasti pula dia tidak muflis atau rugi? Dah pasti ke dia tak rugi? Rugi macam mana? Rugi sebab banyak dosa yang telah dia buat antara sesama manusia. Ramai manusia yang dia tipu, ramai manusia yang dia caci, dia maki, dia umpat, dia ambil hartanya. Ini orang muflis. Walaupun dia banyak solat, banyak puasa, lala sekali, orang-orang yang dizalimi akan menuntutnya, dan itulah orang muflis. Dituntut sehinggalah kebaikan dia diagihkan kepada orang yang dia zalimi, dan bila tak cukup, masih ramai lagi yang mendakwah, yang menuntut kepadanya, maka penuntut tadi diambil dosa-dosanya dan diberikan kepada orang yang muflis tadi. Na'udzubillah min dzalik. Ini kata Imam Ghazali. Jadi scammer lah kan. Kita dah menabung, penat menabung bertahun-tahun, kemudian asyik kena scam, hilang terus 100,000, 300,000. Ibadah bertahun-tahun, tapi mulut tak boleh berhenti nak mencaci orang, nak mengumpat orang. Tangan tak boleh berhenti nak mencuri hak orang lain. Hati-hati nanti di akhirat. Memang mungkin sekarang orang tu kita anggap dia bodoh. Orang ni bodoh, senang ditipu. Aku cakap macam ni je dia mau. Aku cakap saham tengah turun ni, jom beli. 10,000, bagi 10,000. Lepas tu saham rugi, sorry, hilang dia. Dia anggap dia hebat, padahal nanti di akhirat dia akan celaka. Ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Ditakutkan bila memang dia, kalau dia sampai muflis atau rugi nanti di akhirat, maknanya sebelum masuk surga dia akan disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini wafat pada tahun 110 Hijrah rahimahullah taala. Berkata Allah taala berfirman kepada hamba-hambanya pada hari kiamat nanti, masuklah kamu sekalian ke dalam surga dengan rahmatku, dan tentukanlah kedudukan kamu masing-masing di dalamnya mengikut amalan kamu. Udkhulul jannata bi rahmati waqtasimuha bi amalikum. Masuklah kalian dengan ke dalam surga dengan rahmatku, yakni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga insyaallah, dan bagilah darjat-darjat atau bahagian-bahagian surga itu dengan amal kalian. Seperti yang disebutkan dalam satu hadis daripada Ubadah bin Samit, bahwasanya Nabi pernah bersabda, surga ini ada 100 darjat. Ada 100 darjat. Antara darjat satu dan darjat kedua seperti antara bumi dan langit. Antara bumi dan langit. Yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Maka kita kalau minta surga Firdaus insyaallah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita sentiasa pertolongan, perlindungan, dan beri kekuatan untuk terus beramal soleh kepada Allah dan menyempurnakan amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan amal kita di Ramadan, di Syawal ini diterima oleh Allah, segala doa dikabulkan, segala hajat ditunaikan, segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang saya boleh kongsikan. Salah silap minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.